Adakah kamu telah melakukan senaman pada hari ini? Jika belum, jom bersama cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagaimana keadaan kamu pada hari ini? Cergas? Sihat? Alhamdulillah. Baiklah, untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 5 pada kali ini, kita akan melihat pada unit 10, cergas dan sihat. Saya sihat dan cergas, iaitu berkaitan dengan kapasiti aerobik. Standard pembelajaran untuk tajuk pada kali ini ialah yang pertama, melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik dalam jangka masa yang ditetapkan. Seterusnya, mengaplikasi prinsip FIT, frekuensi, intensity, time and type dalam meningkatkan kapasiti aerobik. Yang ketiga, memerihal perubahan kadar nadi sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik. Dan yang terakhir, mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti. Untuk unit 10, iaitu tajuk cergas dan sihat, sebenarnya ia berkaitan dengan kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan, di mana kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan ini terbagi kepada 5 komponen, iaitu kapasiti aerobik, kelenturan, kekuatan otot, daya tahan otot dan komposisi badan. Dan untuk kali ini, kita akan fokuskan kepada kapasiti aerobik. Jika kamu perhatikan, aktiviti ini juga merupakan salah satu aktiviti yang boleh dikaitkan dengan kapasiti aerobik, iaitu berlari. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah itu kapasiti aerobik? Baiklah, kapasiti aerobik merupakan keupayaan melakukan aktiviti fizikal pada suatu jangka masa yang lama, di mana dalam keadaan ini, jantung berfungsi dengan baik, dapat mengepam darah dan membekalkan oksigen ke seluruh tubuh dengan baik. Cikgu berikan satu contoh situasi. Terdapat 2 orang murid, iaitu murid A dan murid B. Kedua-dua orang murid ini perlu melakukan satu aktiviti fizikal, iaitu jogging. Dan jangka masa atau tempoh masa melakukan aktiviti tersebut ialah selama 30 minit. Murid A berjaya melakukan aktiviti tersebut selama 30 minit tanpa rasa letih atau penat yang keterlaluan. Manakala murid B hanya berjaya jogging selama 15 minit sahaja dan murid B kelihatan sangat penat, sangat letih dan kelesuan. Berdasarkan keadaan murid B dan murid A, dapat dibuat kesimpulan bahawa tahap kapasiti aerobik murid A lebih baik berbanding murid B. Kecergasan murid A lebih baik berbanding murid B. Contoh aktiviti atau senaman yang boleh dikaitkan dengan kapasiti aerobik ialah jogging, melompat tali, berjalan pantas dan berbasikal. Apabila bercakap berkaitan kapasiti aerobik, ianya sering dikaitkan dengan prinsip FIT. Prinsip FIT merupakan prinsip asas senaman. Sekarang kita lihat apakah maksud di sebalik FITT, FIT. F, frekuensi, merujuk kepada kekerapan. I, intensity. T yang pertama, time, merujuk kepada masa. Dan T yang kedua, type, merujuk kepada jenis senaman atau aktiviti yang dilakukan. Prinsip FIT yang pertama ialah frekuensi atau kekerapan. Ianya merujuk kepada kekerapan melakukan aktiviti. Sebaik-baiknya lakukan aktiviti atau senaman ini 3 hingga 5 kali seminggu secara konsisten. Kekerapan melakukan aktiviti ini akan dapat meningkatkan kapasiti aerobik seseorang. Seterusnya ialah intensity.
Intensiti merujuk kepada tahap kesukaran sesuatu aktiviti atau senaman yang dilakukan. Bagaimana untuk mengukur tahap kesukaran sesuatu aktiviti itu? Ianya diukur berdasarkan kadar nadi semasa melakukan aktiviti dan dikira berdasarkan kadar nadi latihan, iaitu dalam zon 60% hingga 80% daripada kadar nadi maksimum. Dan secara amnya, intensiti latihan adalah antara 130 hingga 150 denyutan seminit. Bermakna kadar nadi semasa melakukan aktiviti kebiasaannya antara 130 hingga 150 denyutan seminit. Kamu juga perlu tahu bahawa terdapat 3 fasa atau 3 tahap kadar nadi, iaitu kadar nadi sebelum melakukan aktiviti, kadar nadi semasa melakukan aktiviti dan kadar nadi selepas melakukan aktiviti. Dan untuk intensiti, ia merujuk kepada kadar nadi semasa melakukan aktiviti. Baiklah, di sini cikgu ada sediakan satu contoh bagaimana untuk mengira kadar nadi latihan atau kadar nadi semasa melakukan aktiviti. Umur 10 tahun, intensiti latihan 65%. Yang pertama, kita perlu mencari kadar nadi maksimum terlebih dahulu. Formula untuk mencari kadar nadi maksimum ialah 220 tolak umur. Bermakna 220 tolak 10. Dan hasilnya ialah 210. 210 inilah yang dikatakan sebagai kadar nadi maksimum. Seterusnya, untuk mengira kadar nadi latihan, intensiti latihan iaitu 65% darab 210 iaitu kadar nadi maksimum. Dan hasilnya ialah 136.5 denyutan seminit. Inilah yang dikatakan sebagai kadar nadi latihan atau kadar nadi yang perlu dicapai semasa melakukan aktiviti. Dan inilah yang dikatakan sebagai intensiti atau tahap kesukaran. Bermakna semasa melakukan aktiviti, kadar nadi perlu mencapai 136.5 denyutan seminit. Seperti yang telah cikgu nyatakan tadi, terdapat 3 fasa atau 3 tahap kadar nadi, iaitu kadar nadi sebelum melakukan aktiviti, kadar nadi semasa melakukan aktiviti dan kadar nadi selepas melakukan aktiviti. Sebelum melakukan aktiviti, kadar nadi mungkin berada antara 60 hingga 100 denyutan seminit. Semasa melakukan aktiviti, pastinya kadar nadi kamu meningkat antara 130 hingga 150 denyutan seminit. Dan setelah selesai melakukan aktiviti, kadar nadi akan perlahan-lahan turun ke tahap normal. Prinsip fit yang ketiga ialah time atau masa. Ianya merujuk kepada tempoh masa melakukan sesuatu aktiviti atau senaman. Sebaik-baiknya lakukanlah aktiviti atau senaman tersebut 20 hingga 30 minit untuk setiap sesi. Prinsip fit yang terakhir ialah type atau jenis. Ianya merujuk kepada jenis aktiviti atau senaman yang dilakukan. Inilah aktiviti mengikut keupayaan dan minat, dan aktiviti ini boleh dipelbagaikan. Antara contoh aktiviti yang boleh dilakukan ialah berbasikal, renang, jogging dan berjalan pantas. Baiklah, itu sahaja perkongsian cikgu untuk tajuk Saya Sihat dan Cergas, iaitu berkaitan dengan kapasiti aerobik dan prinsip fit. Semoga ianya dapat membantu kamu memahami tajuk ini dengan lebih jelas lagi. Amalkan gaya hidup yang sihat, lakukan senaman dan makan makanan yang berkhasiat. Sehingga kita bersua lagi. Teruskan menyokong channel Cikgu Nurul. Assalamualaikum.